Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini viral sebuah surat daripada Jabatan Mufti Negeri Pahang yang menganjurkan penangguhan kepada amalan membaca doa kunut nazilah untuk umat Islam kita di Palestin yang sedang dizalimi dengan begitu dahsyat oleh Zionis Israel. Surat itu memeranjatkan banyak pihak kerana dalam suasana umat Islam di Palestin yang berterusan dizalimi, ditindas, pembunuhan beramai-ramai, orang awam, kanak-kanak, wanita, hospital, semuanya dibom apa semua tu. Lalu tiba-tiba ada pula surat yang menangguhkan, yang memberi anjuran untuk menangguhkan daripada amalan doa kunut nazilah. Padahal itulah senjata yang kita ada sekarang ini untuk meminta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghancurkan Zionis Israel dan membela umat Islam di Palestin. Jadi perkara ini menjadi satu kejutan kepada ramai sehingga kan ada yang berkata mungkin surat yang tersebar di media sosial itu adalah scam atau palsu. Takkanlah Jabatan Mufti mengeluarkan surat seperti itu kan. Tetapi kemudian pada hari ini terdapat pula laporan daripada Sinar Harian yang telah menemu ramah Datuk Mufti dan telah mengesahkan bahawa perkara itu adalah betul ya. Jadi link bagi laporan Sinar Harian itu saya berikan dalam kotak description. Memandangkan surat itu telah pun disahkan, saya ada beberapa soalan kepada Jabatan Mufti Negeri Pahang. Bukan kritikan, bukan celaan, cuma beberapa soalan ya. Soalan pertama, dalam mazhab Asy-Syafi'i, apakah doa kunut nazilah itu dibaca sebulan atau dibaca selagi mana umat Islam masih ditindas? Selagi mana umat Islam masih ditindas. Maknanya jika penindasan, kezaliman itu 2 minggu, kita baca 2 minggu. Kalau sebulan, kita baca sebulan. Tapi kalau melebihi sebulan, kita pun baca melebihi sebulan. Sehinggalah penindasan, kezaliman itu berakhir. Jadi apakah pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i? Beberapa sahabat saya di media sosial telah pun menerangkan bahawa dalam mazhab Asy-Syafi'i, doa kunut nazilah dibaca selagi mana umat Islam dizalimi, ditindas meskipun melebihi sebulan. Maka jika di sana ada kaul lain dalam mazhab Asy-Syafi'i yang mungkin tidak dimaklumkan, yang kami tidak tahu, moga-moga Jabatan Mufti Negeri Pahang dapat mengkhabarkannya kepada kami. Soalan kedua, dalam laporan Sinar Harian itu dikatakan, harap-harap laporan ini betul, saya baca ya, berdasarkan tangkap layar ini, dikatakan ada pandangan lain di mana doa kunut nazilah boleh diteruskan lebih sebulan selagi mana ada musibah. Okey, jadi ada pandangan lain. Saya tahu itulah satu-satunya pandangan yang ada. Yang ini kunut nazilah memang diteruskan meskipun lebih sebulan selagi mana umat Islam ditindas dan dizalimi ataupun ditimpa musibah. Jadi bila kata ada pandangan lain, pandangan mazhab manakah? Pandangan mujtahid manakah? Pandangan imam atau ulama manakah yang berkata ianya tidak diteruskan melebihi sebulan? Soalan pertama tadi merujuk pada mazhab Syafi'i. Tak apa, soalan kedua ni pula mungkin ada pandangan di luar mazhab Syafi'i sebab kita tidak terikat kepada satu mazhab saja kan. Jadi adakah di sana pandangan mazhab lain atau imam mujtahid lain, pandangan lain yang berkata doa kunut nazilah itu memang terbatas kepada sebulan sahaja? Apabila dikatakan ya, ada pandangan lain di mana doa kunut nazilah boleh diteruskan melebihi sebulan. Bila katakan pandangan lain, maknanya ada pandangan lain lah yang sebelum itu yang kata sebulan saja. Okey, baik. Soalan ketiga, jika benarlah ada dua pandangan, satu berkata dibaca sebulan saja, satu lagi berkata dibaca selagi mana umat Islam ditindas, ditimpa musibah, tak kisah jika ianya melebihi sebulan, atas dasar apakah Jabatan Mufti Negeri Pahang menguatkan atau memilih pandangan yang membataskannya kepada sebulan saja? Kalau nak kata ia adalah sunnah, sebenarnya tidak tepat.
Ustaz Dr. Rozaimi dalam Facebooknya telah pun menjelaskan bahawa di sana ada hadis. Dalam situasi yang lain, kunut nazilah itu dibaca selama 40 hari. Ya. Jadi ia dibaca bergantung kepada selama mana umat Islam masih ditindas, dizalimi. Ya. Bukan kerana sebulan itu saja. Link bagi tulisan Ustaz Dr. Rozaimi saya berikan dalam kotak description. Okay? Jadi atas dasar apakah ianya dipilih ataupun dirojihkan kepada pandangan sebulan, seandainya benar memang ada dua pandangan dalam isu ini. Kalau nak kata sunnah, maaf, saya berkata ia tidak tepat. Baik, soalan keempat, kita biasa dengar tentang satu kumpulan W tu lah, kumpulan W yang biasa dituduh sebagai kumpulan yang literalis, berpegang kepada dalil secara literal. Kami tak berapa faham literal tu macam mana. Tapi nampak gaya macam inilah satu kes yang literal. Di mana hadis, memang ada hadis yang sahih. Doa kunut nazilah tu dibaca sebulan. Tapi nampak macam berpegang kepada literal. Padahal dalam hadis itu diterangkan bahawa umat Islam yang ditawan ketika itu setelah pun kembali. Jadi kita tidak berpegang kepada literal. Tapi kita berpegang kepada pengajaran ataupun tujuan di sebalik doa kunut nazilah kan. Iaitu selagi mana umat Islam ditindas, dizalimi, maka selagi itulah kita membaca. Jadi nampak gaya macam ya. Jabatan Mufti Negeri Pahang bersikap literalis dalam mengikuti dalil dan bukannya tepat sebab seperti yang saya katakan ada dalil lain, ada sunnah lain yang menunjukkan 40 hari. Jadi yang dituduh-tuduh literal tu, kumpulan W tu, siapa dah kan? Agaknya macam ni ke yang literal tu kan? Okey. Soalan kelima. Kita biasa dengar hujah satu pihak bahawa apa yang Nabi tak buat tidak bererti kita tak boleh buat. Jadi katakanlah nak rujuk pada sunnah yang Nabi baca sebulan. Nabi tak baca lebih daripada sebulan. Maka kenapa dalam hal ini diikuti pula tu? Maknanya Nabi tak baca lebih daripada sebulan. Tapi kita menjadikan itu sebagai hujah. Maka sekarang ini soalan saya, apakah apa yang Nabi tak buat dalam urusan ibadah tu menjadi hujah, menjadi dalil ke? Sebab kami, golongan Salafi, memang tidak melakukan apa yang Nabi tak buat dalam urusan akidah dan ibadah apabila terdapat sebab di sebaliknya. Dalam kes ini, Nabi tidak baca lebih daripada sebulan kerana umat Islam yang ditindas telah dikembalikan. Ataupun dalam kes-kes yang lain, ada pula yang hadis yang menerangkan 40 hari. Jadi kami tidak berpegang secara literal. Ya. Maka dalam kes ini nampak macam dijadikan hujah pula bahawa Nabi tak buat. Nabi tak buat lebih daripada sebulan. So sekarang ni siapa yang sebenarnya berhujah atau berdalil dengan apa yang Nabi tak buat tetapi dengan cara yang tidak tepat pula. Okey, baik. Soalan yang keenam, kita juga biasa dengar satu alasan ya, yang seolah-olah sudah menjadi dalil, sudah menjadi hujah. Apa salahnya? Benda baik, dipersilakan. Okey, doa kunut nazilah ni kan benda baik. Justru meskipun Nabi tak buat melebihi daripada sebulan, apa salahnya? Bukankah ia benda baik? Maka teruskanlah melebihi sebulan. Apatah lagi, di Palestin sana umat Islam memang berterusan sedang dizalimi dengan begitu dahsyat oleh Zionis Israel kan. Jadi apa salahnya benda baik kan? Atau alasan, hujah apa salahnya benda baik, ia hanya digunakan untuk amalan yang telah menjadi tradisi kebiasaan masyarakat kita. Amalan yang berdasarkan sunnah, not applicable ke? Macam mana tu? Okay. Baik. Soalan ketujuh yang terakhir. Dalam kitab-kitab fiqh diterangkan bahawa kunut nazilah ni di atas perintah pemerintah. Okay. Jadi sekarang ni pemerintah ataupun wakilnya, yakni Jabatan Mufti, telah mengeluarkan surat ataupun memo tidak lagi dianjurkan ataupun dianjurkan untuk menangguhkan bacaan doa kunut nazilah kan. Tapi dalam laporan sinar harian tu pula dikatakan siapa nak baca boleh. Sekarang ni dah confused dah. So kita nak ikut yang mana ni? Katakanlah surat sinar laporan sinar harian tu tidak disebarkan. Tak ada wartawan yang nak menemu ramah. Jadi kita semua tak boleh nak ikut, tak boleh nak teruskan membaca kunut nazilah. Kita kena ikut apa yang diarahkan, yang dianjurkan oleh pemerintah dan wakilnya, which is dalam kes ini Jabatan Mufti Negeri Pahang. So macam mana tu? So kunut nazilah tak buat, kita buat solat hajat berjemaah ke?
Solat hajat berjemaah tak ada. Yang ada ialah solat hajat secara bersendirian. Okey. Jadi ya, kita memang boleh berdoa sendiri-sendiri, tetapi sunnah yang tepat dalam hal ini ialah doa kunut nazilah, dan ianya diteruskan meskipun lebih daripada sebulan. Cuma ianya adalah atas anjuran ataupun atas saranan daripada pemerintah ataupun wakilnya. Dalam kes ini ialah Jabatan Mufti. Jadi nampak macam ada contradiction di sini ya. Baik, demikianlah beberapa soalan saya. Saya bertanya saja supaya dapat lebih faham tentang perkara ini ya. Kepada para penonton pun diminta jangan mengkritik, mencela apa-apa. Kita beri peluang. Kita beri peluang dan ruang kepada Jabatan Mufti Negeri Pahang untuk memberi penjelasan yang sebaik-baiknya. Baik, demikianlah sedikit soalan daripada saya. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.